Amududdin, imam sama, semua sama duk reka betul tu. Tapi maknanya betul. Solat adalah tiang agama. Bila tiang Imaduddin adalah sebab dia adalah kalam ulama sebenarnya. As-salat Imaduddin adalah tiang kepada din. Kita translate macam ni. Imad tu tiang, sandaran. Din tu bukan agama, jangan sebut agama, sebut cara hidup. Solat adalah tiang rujukan kepada cara hidup. Kamu yang mengaku bahawa solat itu adalah cara hidup, bagaimana solat tu boleh mempengaruhi kamu? Solat tu munazzam, kamu macam mana? Solat pun di akhir waktu, belajar untuk biasa pun di akhir waktu. Last minute. Semayang, tak apa, waktu panjang. Sedangkan Nabi kata apa? Orang Ibnu Mas'ud tanya apa? As-salatu fi waqtiha afdal, apa amal antaranya? As-salatu fi waqtiha. Maknanya kalau nak belajar pun ad-darsu fi waqtih. Ni semayang pun last minute, study pun last minute lah. Exam biasa orang tak boleh tutup kunci, tak boleh ganggu langsung. Biasa orang malam exam lah, relax. Nak guna otak esok tu, relax je. Biasa orang malam esok orang relax. Ulang-ulang buka gitu je. Ni kita sebelum tu kena awal. Kemudian kita tengok bagaimana solat tu dia munazzamah. Bagaimana solat tu munazzim waktu orang tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana solat tu lah tiang cara hidup, rujukan cara hidup, maka jadikanlah bagaimana hidup kita ni macam solat tu. Tengok waktu belajar, bila waktu belajar. Waktu nak tidur, bila waktu nak tidur. Waktu nak main game, bila nak main game. Sehari main game. Anda tak main game. Ni orang lain, orang England nak cerita. England buat main game, bola semua macam wrestling. Ni main game, hari main game. Untuk game maftuh, mubah. Untuk pelajaran muallaq syuaya, mudayyak syuaya. Ada waktu dia. Tapi ikutlah solat dengan di awal waktu, maka belajar di awal waktu. Zikir contoh, Allah tetapkan waktu. Waktu pagi, waktu petang. Gunakanlah, bukan saja solat yang boleh membantu kita untuk mentanzim waktu. Semua ibadat. Jadi ambillah falsafah solat ni yang ada waktu terperincinya, yang dia sendiri pun munazzam dari sudut pelaksanaannya. Rokok kemudian berdiri, kemudian rokok, kemudian sujud, duduk bersimpuh, lepas tu bangun balik. Dan solat tu ada bacaan-bacaan khususnya. Maka dalam kehidupan kita mesti begitu. Ada waktu-waktu tertentu untuk kita buat sesuatu. Dan setiap yang kita buat satu mesti ada susunan-susunan dia. Dan kesimpulannya, as-salat imaduddin, amududdin. Sembahyang itu adalah rujukan kepada cara hidup kamu. Guna solat. Solat munazzam, aku kena munazzam. Solat munazzim, aku kena munazzim. Kesimpulannya begitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi, walaupun agak panjang sikit jawapan, tapi saya memang sengaja biarkan kerana beliau bercakap tentang falsafah solat. Dan tidak adil saya bagi masa yang singkat untuk dua soalan, ya, yang diberi penjelasannya dengan begitu ringkas dan padat dalam masanya. Baiklah Ustaz, saya kira Ustaz akan bagi macam penutup pada perbincangan dua soalan tadi yang dirungkaikan. Penutup macam mana? Maksudnya apabila seseorang itu ingin solatnya berkualiti, hendaklah dia mengetahui falsafah solat dan mendirikan solat itu, ya? Makna mendirikan itu pun ada maksud tertentu dalam syarak kita, kan? Baik, kalau begitu Ustaz, orang yang tak faham falsafah solat, tak ada khusyuk, solat je, tanpa makna kita kata, maka mungkinkah dia mendapat pahala dalam solat itu? Walaupun kita kata dari sudut tasawufnya Ustaz, kalau yang mencari pahala itu agak rendah martabat ibadat dia. Tapi kita letakkan dululah sudut fiqh bahawa hamba memerlukan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ridwan dia, keredaan Allah. Kalau solat tak ada khusyuk, dapat pahala ke Ustaz? Kemudian bila tak dapat pahala, mulalah fikir macam-macam. Macam Al-Fadhil Ustaz beritahu tadi, baik aku tak solat,
solat pun tak dapat pahala. Ni pun dah seminit lagi nak habis waktu. Nak ambil wuduk pun dah 2-3 minit. Solat lagi. Solat kucak. Tak jadi apa. Ada? Esok lah kot, masa tu okey sikit, ya? Emosi okey apa semua. Solat kualiti, ya? Esok pula 2 minit lagi nak habis. Oh, tak ada juga ambil wuduk. Lusa lah kot. Nah, jadi Ustaz, keluarkan kami dari masalah ini. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis. Ikhwah-ikhwah yang dirahmati Allah sekalian. Okay. Bagi menjawab soalan yang diajukan oleh pengurusi tadi, iaitu adakah solat tapi solat tak khusyuk, adakah dapat pahala? Okey, soalan urusan dosa kepala itu adalah urusan Allah SWT dengan hamba-Nya. Jadi cumanya di sini ada satu mafhum hadis, okay, dari riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah yang berbunyi banyak sekali orang dirikan solat tetapi tiada bahagian di dalam solatnya melainkan penat dan payah semata-mata. Maksudnya di sini solat itu adalah sia-sia. Okay. Jadi kita boleh katakan solat yang tidak khusyuk ni adalah solat yang tidak berkualiti. Solat yang tidak berkualiti. Contohnya solat kita sembahyang dalam keadaan yang tergesa-gesa. Solat kita ni solat ekspres namanya. Okay. Kita ada bus ekspres, okay. Kereta api ekspres, mi ekspres, okay. Pos ekspres. Bini ekspres ada Ustaz? Okey. Jadi solat ekspres ni maksudnya adalah solat yang tiada tomak nina. Tiada tomak nina. Bacaan dalam solat tu tonggang langgang, tonggang langgang, tonggang terbalik. Jadi tidak menepati rukun dan syarat sah solat. Akan tetapi kalau kita fikir kita sembahyang tapi tak khusyuk, kan? Setengah orang kata baik aku tak payah solat, kan? Jadi solat ni walaupun kita suka nak khusyuk, kita kena berusaha untuk dapatkan khusyuk, okay? Kerana adalah solat itu adalah kewajipan bagi setiap muslim. Bagaimana yang ayat Quran dalam surah Nisa ayat 103, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu ada ke atas orang mukmin kitaban mawquta, okay? Pada waktu yang ditentukan. Dan solat ini adalah merupakan amalan pertama yang akan dihitung oleh Allah SWT pada hari kiamat, okay? Dalam hadis Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah fa in salahat salaha sa'ir amali wa in fasadat fasada sa'ir amali. Hadis riwayat Tabrani. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita boleh simpulkan di sini, okey. So kita hendaklah berusaha untuk mendapatkan solat yang khusyuk, okey. Dan dan berusaha untuk mendapatkan solat yang berkualiti. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Kita penutupnya kita hendaklah berusaha mendapatkan solat yang berkualiti. Apa dia? Ialah solat yang khusyuk. Kata Al-Fadhil. Kita ada cerita lagi tentang khusyuk ni, kita ada cerita lagi. Tetapi sekarang ni sebagaimana saya janjikan tuan-puan, sekarang lah kan, selepas pusingan kedua, saya bukakan peluang untuk tuan-puan ajukan soalan yang ringkas padat, ataupun nak bagi idea, bagi tambahan, bukan nak bagi soalan, nak bagi ceramah ringkas ataupun bagi pendapat, dalam 5 minit, boleh. Saya peruntukkan 2 soalan bagi setiap ahli panel. Tujukan, sebut nama panel pertama, kedua, ketiga ke.
saya tak nak buang masa tu.